Setiap matahari terbit melukiskan permulaan baharu, tetapi bagi Arthur, ia sering menyalahkan masalah lama. Anaknya, Leo, cerdas dan penuh semangat, namun keazamannya cepat pudar. Apabila suatu tugas menjadi mencabar, semangat Leo akan cepat surut, digantikan dengan keluhan pasrah. Arthur sangat ingin menanamkan dalam diri Leo intipati sebenar, ketekunan, bukan hanya kekuatan kasar, tetapi ketahanan yang cerdas. Suatu petang, Arthur membawa Leo ke bilik kerjanya yang berselerak, sebuah bilik yang dipenuhi rak buku menjulang tinggi dan harta karun yang terlupakan. Dia menunjuk ke arah kompas loyang lama yang indah, bertenggek di rak paling atas, hampir menyentuh siling. Kompas itu, anakku, Arthur menyatakan, milik moyangmu. Ia milikmu, jika kamu dapat mengambilnya. Mata Leo bersinar, kemudian cepat pudar. Rak itu terlalu tinggi, jauh di luar jangkauannya. Bilik itu adalah labirin buku, kotak, dan perabot, menjadikan tangga tidak praktikal, malah berbahaya. Leo berkerut dahi, bergumam tentang ketidakadilan semuanya. Dia mencuba terlebih dahulu dengan meregangkan badan, melompat sia-sia, jari-jarinya hanya menyentuh udara. Seterusnya, dia menyeret bangku kecil, bergoyang-goyang berbahaya, hanya untuk mendapati kompas itu masih beberapa inci jauhnya. Kekecewaan menggerogotinya. Dia mencari buku yang kukuh untuk dipijak, tetapi lantainya terlalu tidak rata. Dia malah mempertimbangkan batang penyapu yang panjang dan nipis, tetapi ia hanya menolak kompas lebih jauh ke belakang, berisiko jatuh. Ia mustahil, ayah, seru Leo, mengangkat kedua belah tangannya. Arthur, memerhati dari kerusi lengannya, hanya tersenyum lembut. Mustahil, Leo, atau hanya tidak jelas? Kadang-kadang, jawapannya bukan tentang mencapai lebih tinggi, tetapi melihat secara berbeza. Berhenti melihat ke atas seketika. Patah semangat, Leo melorot ke kerusi kacang, pandangannya beralih dari rak yang mengagumkan ke bilik yang huru-hara di sekelilingnya. Dia menelusuri garisan meja antik, corak pada permaidani, dan kemudian, matanya menangkap sesuatu yang pelik. Di sana, hampir tidak kelihatan pada kayu gelap rak di bawahnya, ada seutas benang nipis berwarna gelap. Ia seolah-olah hilang di sebalik timbunan buku. Mengikuti jejak halusnya dengan matanya, Leo menyedari bahawa ia menjulur ke atas, melalui rak paling atas, dan diikat pada kompas antik itu. Arthur telah mengatur persediaan yang rumit ini. Dengan gelombang pemahaman yang tiba-tiba, Leo dengan berhati-hati mengalihkan buku-buku dari rak bawah, mendedahkan seutas benang itu. Dia menariknya perlahan. Kompas itu, bukannya jatuh dengan kuat, meluncur anggun ke hadapan, condong dari tepi, dan mendarat lembut ke atas selimut tebal yang dilipat yang telah diletakkan Arthur secara diam-diam di lantai sebelumnya. Senyuman lebar terukir di wajah Leo. Dia tidak perlu memanjat, dia hanya perlu memerhati. Arthur berjalan mendekat, mengambil kompas, dan menyerahkannya kepada anaknya yang berseri-seri. Kamu lihat, Leo, ketekunan sejati tidak selalu tentang kekuatan kasar atau mengulang percubaan gagal yang sama dengan lebih kuat. Ia tentang mengundur, memerhati seluruh pemandangan, dan mengenal pasti masalah sebenar. Cabarannya bukan ketinggian, ia adalah laluan tersembunyi, penyelesaian cerdik. Halangan terbesar dalam hidup seringkali menuntut bukan lebih banyak usaha ke arah yang salah, tetapi perspektif baharu, pemikiran kreatif. Kadang-kadang, minda yang paling tekun adalah yang tahu bila untuk berhenti cuba memaksa membuka pintu yang terkunci dan sebaliknya mencari kuncinya. Leo memegang kompas itu, satu pengajaran terukir lebih dalam daripada ceramah mana pun boleh sampaikan. Apakah laluan tersembunyi yang menunggu untuk kamu temui? Jangan hanya berusaha lebih keras, berfikirlah lebih bijak. Jika cerita ini menginspirasi kamu untuk mencari penyelesaian baharu, berikan kami suka dan langgan ke Malarepo untuk lebih banyak kisah hikmah dan kejayaan yang tidak dijangka. Kongsi cerita ketekunan cerdik kamu sendiri di ruangan komen di bawah.